insyaallah. Baik, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al Qur'an 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar puan-puan semua? Hari ni tuan-tuan belum sampai lagi. So kita panggil apa khabar puan-puan semua dulu. Khabar puan semua sihat ke? Alhamdulillah. Saya rasa tak terlambat lagi saya ucapkan selamat tahun baru kepada semua hadirin sekalian, puan-puan sekalian, khususnya 2019 ni. Dan saya kira kita sangat bertuah. Dia bukan sekadar masuk tahun baru je, tapi setiap hari kena rasa bertuah. Sebab Allah masih lagi bangkitkan kita untuk kita meneruskan kehidupan, untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertaubat, yang sentiasa menjadi hamba Allah yang sentiasa be better person, saya jadi lebih baik dan lebih baik. Dan satu lagi perkara tu puan sekalian, perasan tak kalau kita baca Quran kan, kalau kita tengok perjuangan para anbiya, para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sendiri, topik yang mereka sampaikan semuanya sama. Tak kira sama ada daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, topik yang dikupas, topik yang Nabi itu sampaikan itu semua sama je, evergreen. Dia ada evergreen topik. Evergreen, sebab evergreen green Petronas kan, hijau Petronas. Evergreen topik, which is kalau kita tengok, saya tak ambil banyak, saya ambil satu orang Nabi, seorang Nabi yang Allah rakamkan dalam Quran. Dan nama surah itu surah Nuh. Dan surah Nuh tu puan sekalian, satu-satunya surah yang namanya Nuh, nama Nabi. Dan dalam surah Nuh hanya seorang Nabi saja yang ceritakan kat dalam tu. Surah yang Nabi bincang Ustaz Syahri semalam surah Yusuf kan. Walaupun nama surah Yusuf, tapi dalam tu ada dua orang Nabi disebut, iaitu Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub. Kan? Dalam surah Hud ada banyak Nabi disebutkan dalam tu. Walaupun namanya Hud, tapi dalam tu ada Syuaib, ada juga Nabi Nuh. Jadi surah Nuh jadi special sebab apa? Namanya Nuh dan dalam tu cerita pasal Nabi Nuh sahaja. Tak ada cerita pasal Nabi lain. Dan lagi menarik kawan sekalian, dakwah Nabi Nuh total semua sekali. Dia bukan start Nabi Nuh hidup ni. Start Nabi Nuh dilantik sebagai Rasul. Mula-mula dilantik sebagai Rasul, sampailah yang tenggelamnya semua kaum-kaum dia tu. Kan ditenggelamkan daripada air daripada mana? Tahu tak cerita Nabi Nuh? Cerita Nabi Nuh ni kan yang bina bahtera tu kan, banjir kan. Soalan saya, air tu datang daripada mana? Hujan ke? Hujan. So banjir kawasan mereka tu sebab hujan? Jawapannya tak. Daripada bukit? Tak. Allah sebut dalam surah Hud, dia ditenggelamkan daripada wafaratan nur. Wafaratan nur mana? Air yang terpancar daripada bumi. Bukan matahari, air yang terpancar daripada bumi. Wafaratan nur. Bermaksud dia bukan datang daripada atas, tapi datang daripada keluar daripada perut bumi. So ditenggelamkan atas faktor tu. Kan sebab tu dah bila mana dia lalu sebelah masa Nabi Nuh tengah bina bahtera tu, dia lalu dekat sebelah Nabi Nuh. Mereka memperlekehkan Nabi Nuh. Macam mana tempat kita ni? Ada ke laut yang berdekatan untuk kita berlayar? Soalan pertama dia tanya. Soalan kedua, kenapa kau bina? Tempat kita kan mustahil akan ditenggelamkan. So sebab itu dalam surah Hud sendiri, Allah merakamkan betapa mereka memperolok-olokkan Nabi Nuh punya kejerbuan. Tapi saya tak nak cerita benda tu. Total dakwah Nabi Nuh
keseluruhannya adalah 950 tahun. Lamanya. Ada setengah dakwaan mengatakan kalau kita bilang bilangan huruf dalam surah Nuh itu, kita akan dapat bilangan 950. Huruf tau, bukan kalimat, huruf. Anda bilang huruf dalam surah Nuh, kita akan dapat bilangan dia 950. 950. Dan tuan-tuan sekalian, sepanjang 950 tahun kerja dakwah Nabi Nuh AS tu, dia bawa kepada satu topik saja. Anda bayangkan orang boleh committed bawa satu topik, macam mana rupa dia? Bukannya 3 hari, bukan 9 hari, bukan 50 hari, tapi 950 tahun. Boleh konsisten dengan satu topik. Anda pun tuan-tuan sekalian kan, kadang-kadang Allah lama sangatlah kelas ni, dah berapa tahun dah, surah Yasin je. Contoh kan. Jadi bila nak masuk surah lain? Saya nak belajar juga surah Al-Mulk, saya nak belajar surah As-Sajadah kan. Saya ni hidup tak tahu berapa lama lagi Ustaz, tiba-tiba surah Yasin saja dah 2 tahun. Contoh kan. Jadi kadang-kadang kita semua dengan satu topik yang sama kan. Datang meeting topik sama, datang meeting topik sana, datang meeting kerja sama, betul tak? Bila benda yang sama kita buat, kerja yang sama kita buat, kadang-kadang kita akan jadi apa? Bosan kan? Boring kan? Tapi Nabi Nuh AS 950 tahun satu topik je. Anda bayangkan betapa konsisten. Sebab itulah bila mana kita belajar wal Quranil Hakim kan? Nabi punya topik tu, Quran itu hakim. Ingat lagi tak poin nombor 3 daripada hakim kita bincang sebelum ni? Dia ada 3 poin saya kongsikan. Apa benda tu? Poin nombor 3 dia muhkam kan? Dia sentiasa relevan, dia sentiasa terikat dan terkait. Walaupun satu topik, dia boleh kekal sampai 23 tahun, tak berubah. Hebatnya Quran, dia tak berubah pendirian. Ada orang 3 tahun lepas cakap benda tu. Tapi lepas 3 tahun dia belajar something, dan after 3 years, dia tukar pendapat dia. So nak kata konsistennya Nabi Nuh, konsisten Nabi Muhammad, 950 Nabi Nuh boleh kekal dengan satu topik tanpa berubah. Dia konsisten dengan dia punya topik. Sama juga Nabi Muhammad 23 tahun. Nabi tukar ke? Benda yang pernah dia cakap setahun pertama dia dakwah tu tak pernah tukar. Sama je. Okay. So apakah topik dia? Topiknya adalah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kerja buat para nabi ni sebelum nak ajak orang masuk Islam lafaz syahadah ini, bukan dia ajak tauhid terus, lafaz syahadah terus, tak. First kali, lepas dah sedar buat salah, selama ni bukan di agama yang betul, first kali istighfar dulu. Faqultu astaghfiru. Kerja buat para Nabi, first kali nak ajak masyarakat ni ke mana tau? Pergi kepada istighfar. Sebab kalau tak istighfar, macam mana nak jadi ani'budu? Nak jadi hamba Allah yang hamba Allah. Ani'budu, abid. Dan bila tak dapat nak jadi hamba Allah yang tidak dimulakan dengan istighfar, tak boleh nak pergi step seterusnya. Yang disebut sebagai wattaqu. Orang yang bertakwa. Wattaqu. Dan kalau tak pergi step yang daripada istighfar, tak pergi pada hamba, tak pergi pada takwa, tak boleh pergi kepada ultimate achievement bagi seorang Muslim. Anda mungkin selama ni sangka kan, orang bertakwa lah ultimate achievement, tak? Betul tak? Bila sebut bertakwa, kita rasa macam itulah ultimate achievement yang kita nak pergi. Tapi tuan-tuan sekalian, dalam surah Nuh Allah bagi tahu, bertakwa itu nombor 2. Dia letak di tangga nombor 2. Allah letak last kali yang kita nak capai adalah ani'budullah wattaquhu wa ati'un. Akhir sekali kita nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Ati'un bermaksud taat. Okey, so kalau saya ikutkan dia punya ranking tu, first kali lah hamba Allah yang taat. Tu ranking nombor 1. Ranking nombor 2 adalah orang bertakwa. Ranking nombor 3 sekadar hamba sahaja. So kita kena follow step by step tu. First kali usaha jadi hamba. Bukti kita jadi hamba, kita mulakan dengan istighfar. Faqultu astaghfir. Sebutkan istighfar. Dan istighfar kita jadi hamba. Lepas jadi hamba, develop kepada stage seterusnya, iaitu jadi develop sense untuk bertakwa pula kepada Allah. Lepas bertakwa kepada Allah, develop kepada yang paling besar. Sebab semua nabi-nabi ni kan, Nabi Nuh, Nabi Musa, semua benda yang ditunjukkan dalam dakwah dia, dia ajar kita sebagai erti taat. Setuju tak? Contoh. Nabi Nuh AS, lepas 950 tahun dia berdakwah, kan dia tenggelamkan semua kaum-kaum dia. Kan? Adakah terus ditenggelamkan? Kenapa Nabi Nuh AS stop pada tahun ke-990 tahun? Soalan saya. Kenapa dia stop? Tak nak tutup pintu. Macam ada gangguan. Ada suara makhluk halus. Tak apa. Sorry sebab saya semacam terganggu. Ada bunyi-bunyi ni.
Okey, sambung. Kenapa Nabi Nuh AS stop? Saya diri ya. Sedap. Kenapa Nabi Nuh AS stop? Nampak saya dah? Kenapa dia stop? Macam mana? Belum lagi. Tak, sebelum tu. Kenapa 950? Lepas 950 itu Allah tak terus tenggelamkan dulu. Sebab sebelum tenggelam Allah mesti arahkan Nabi Nuh bina bahtera dulu. Dalam surah Hud kan, dia punya kronologi, lepas 950 ada something happen, dan masa tu Allah perintahkan wasna'il fulk, binalah bahtera wahai Nuh AS. Wasna'il fulki bi a'yunina wa wahyina, dengan pandangan kamu, dengan wahyu daripada kami. Okey. Sebelum tu, kenapa Nabi Nuh stop? Soalan saya. Adakah dia give up? Adakah dia berputus asa? Bukankah itu sifat mustahil bagi Nabi? Iaitulah berputus asa dengan dakwahnya. Dia tak putus asa. Ada je Nabi yang pernah tunjuk dia punya bibit-bibit putus asa tu, Allah berikan dia peringatan kan. Antaranya Nabi apa? Nabi Yunus AS. Bila mana dekat dalam bahtera tu kan, dia kata aku dah hopeless, aku dah beritahu segala-galanya. Tapi Allah tegur Nabi Yunus, ditelan oleh ikan Nun. Lalu tuan-tuan sekalian, adakah Nabi Nuh AS dia give up? Dia tak give up. Lepas 950, surah Hud bagi tahu dia diarahkan berhenti oleh Allah. Selepas 950 tahun, diminta oleh Allah untuk stop, diarahkan berhenti. Lepas diarahkan berhenti, baru datang perintah untuk bina bahtera. Masa tu Nabi Nuh AS dalam kepala dia tak tahu pun yang dia punya kaum bakal ditenggelamkan oleh Allah. Tapi kalau kita baca surah sebelum surah Nuh, surah Al-Ma'arij kan, surah Nuh, surah Al-Ma'arij kan? Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij Allah dah bagi tahu hint sikit. Itu cantiklah munasabah, ilmu connection di antara surah sebelum dan selepas. Surah Al-Ma'arij Allah bagi hint. Tapi Nabi Nuh is not fully aware. Dia tak tahu pun kaumnya bakal ditenggelamkan oleh wafaratan Nur. Dia tak tahu langsung. Langsung tak tahu. Tapi bila Allah kata, wahai Nuh wasna'il fulk, bina bahtera. Tapi ada tak dalam tu, dalam surah Hud, kalau kita baca, anda tak akan jumpa babak Nabi Nuh tanya, awak nak kena bina? Bila Allah perintahkan bina bahtera, anda tak akan jumpa babak Nabi Nuh tanya balik, kenapa nak kena bina? Tapi sebaliknya Nabi Nuh buat apa tahu? Sami'na, kami dengar. Wa ata'na, kami taat. Sebab tu saya katakan, takwa tu, dia akan memperkuatkan kita punya diri untuk taat pada Allah tanpa sebarang pertikaian. Kenapa tak mampu taat ni? Sebab apa tahu? Kenapa saya kena solat? Apa fakta sains telah membuktikan kenapa saya kena solat? Nampak tak? Hari ni, we want science evidence untuk kita rasa macam baru nak solat. Di manakah nilai taat itu? Sebab tu surah An-Nisa ke surah Imran, An-Nisa. Allah sebut, ati'allah wa ati'ur rasul. Kepada Allah dan Rasul, bila Allah suruh, Rasul suruh kena taat tanpa sebarang soalan. Nabi Muhammad ajar kita benda tu. Nabi Musa ajar kita benda tu. Sama juga macam bila Allah perintahkan Nabi Musa jumpa dengan Fir'aun. Surah An-Nazi'at. Adakah bila Allah kata, idhab ila fir'auna innahu tagha, dalam keadaan Nabi Musa sedar dia ada speech delay. Dia ada masalah speech. Bukan speech delay, sorry. Ada masalah speech. Speech apa? Ada, dia bukan tak pandai bercakap langsung. Itu macam tak tepat sangat. Kegugupan. Yes, kegugupan. Ada speech punya problem. Saya letak dalam masa tu mungkin kita umumkan supaya tak spesifik sangat. Okay? Speech problem. Tapi anda bayangkan nak jumpa dengan Fir'aun tu juara pidato masa tu. Macam buku tak bertemu ruas kan? Kan? Kalau ikut rasional, ya Allah, kenapa nak kena aku pergi jumpa juara pidato sedangkan aku ada speech problem? Nabi Musa AS boleh tanya pada Allah, kenapa nak kena jumpa? Macam tak buku bertemu ruas je masa tu. Kan? Betul tak? Ni anda tahu tak betapa hebatnya pidato Firaun tuan-tuan sekalian? Pidato dia boleh menyebabkan orang percaya dia Tuhan. Anda bayangkan hebat-hebat dia. Can you imagine that? Dia boleh confidencekan orang, yakinkan orang, influence orang bahawa dia Tuhan. Setakat ni ayah Pin sekalipun kan, dan dia mengaku dia ni Nabi, berapa ketul je yang follow dia? Ramai-ramai. Tapi nak kata banyak orang sesat pada hari ini ni, kebanyakan mereka dia orang ada orator skill. Tahu tak orator skill? Mereka pandai untuk bercakap, influence orang.
So nak kata hebatnya Firaun masa tu, percakapan dia boleh menyebabkan orang confidence yang dia tu Tuhan. So bila diarahkan Nabi Musa jumpa, ada tak Nabi Musa tanya, awak nak kena jumpa? Tapi Nabi Musa tak cakap Kedah masa tu. Kenapa nak pergi jumpa? Macam tak relevan, macam tak kena ni. Kan? Kenapa kau tak minta je Nabi Harun AS pergi jumpa dengan Firaun? Nabi Harun seorang yang sangat lantang berbicara. So kalau kata nak berjumpa dengan Nabi Harun, yes, buku bertemu bos. Baru betul. Tapi Nabi Musa dia tak ajar kita untuk against Allah. Walaupun luar daripada rationality. No, dia kata bila Allah suruh sami'ana wa ata'na, kami pergi. Tapi Nabi Musa pula dia ada satu lagi point, iaitulah bila Allah dah suruh, kita pula tidak bersalah untuk berharap kepada Allah. Kita dah taat perintah Allah kan? Tapi kita tidak ada tak bersalah kalau kita nak memohon kepada Allah ataupun kita nak berharap sesuatu. That's why masa nak pergi dia minta doa pada Allah dalam surah Taha tu. Anda pernah hafal doa tu? Apa benda? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai situ je ke? Banyak kita baca doa tu stop kat situ je kan? Kan. Kita banyak stop dekat situ. Sedangkan doa tu tak habis. Anda kena sambung lagi. Ada lagi sambungan doa tu. Wa ja'alna waziran min ahli Haruna akhi. Ada doa lain dia minta Nabi Harun sebagai companion aku. Ya Allah, sami'ana wa ata'na, kami taat perintah kamu, ya Allah. Tapi tak bersalahkan aku berdoa. So aku berdoa kepadamu ya Allah. Yang akhir sekali dia minta tolong hantarkan kawan aku yang teman aku ke istana Firaun ni. Siapa? Harun. Dan satu lagi bukti tak rasional kalau kata nak ukur rasional kan. Nabi Musa masa tu adalah orang kata penjenayah yang paling dikehendaki. Sebab apa? Kes dia pernah membunuh pegawai Firaun. Dia lari daripada istana tu sebab apa tahu? Sebab kes dia dikejar. Anda bayangkan bila Allah perintah pergi jumpa Firaun, bukankah macam menghulurkan tengkuk untuk disembelih? Betul? Kalau ikut rasional, dia boleh je tak nak ikut kata Allah. Tapi sebab ini taat. Taat itu kita ikut tanpa sebarang pertikaian. Dan Allah letakkan taat itu tidak pernah ada pada manusia. Kena ingat benda ni. Untuk manusia, sentiasa akan ada ruang pertikaian. Tapi untuk Allah dan Rasul, there are no space at all untuk kita pertikaikan ruang kita taat kepada Allah. Sebab tu ayat tadi saya bacakan, ati' Allah. Dekat Allah ada ati'u, ada taat. Wa ati'ur Rasul. Dekat Rasul ada ati'u, ada taat dekat depan tu. Tapi sambung pula ayat seterusnya, wa ulil amri minkum. Pada pemimpin, Allah tak letak ati'u amri minkum. Dia terus sambung, ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Tak ada wa ati'u ulil amri minkum. Nampak tak perbezaan strata di situ? Untuk Allah dan Rasul dia anu space pertikaian. Tapi untuk manusia dia space. Sebab tu Allah tak gazetkan ati'u pada ulil amri. Kalau ada ati'u pada ulil amri pada pemimpin tuan sekalian, apa pemimpin cakap anda tak ada nak against. Syok tak syok macam tu. Rasa Malaysia akan jadi negara yang senyap 1000 bahasa. Sebab tunduk sahaja. RM2.20, alhamdulillah tunduk. RM1.93, alhamdulillah lagi. Jadi teman sekalian, alhamdulillah minyak dah turun. Okey, balik kembali pada cerita asal kita nak buat dalam surah Yasin tu muqaddimah lah. Saya dimaklumkan ada student baru hari ni kan. Jadi ahlan wa sahlan, saya ucapkan kepada semua yang baru. Kita punya kupasan tak sama macam yang semalam. Semalam dia mungkin lagi laju sebab dia mau kepada tema surah. Tapi saya punya pendekatan, saya ambil jalan tengah. Betul kata Puan Khadijah tadi. Saya akan masuk sikit teknikal bahasa Arab. Dalam masa yang sama saya akan pergi go on ayat by ayat. Anda boleh dapat ibarah dan tadaburnya sekali. So 2 in 1. Okay. Bahasa still ada sebab itu yang diamanah kepada saya. I must tell you about the language of Arabic ataupun language of Al-Quran. So we learn Arabic language by kita pergi ayat by ayat dalam surah Yasin. Can we go for that? Okay. Jom, hari ni kita masuk ayat ke-18 surah Yasin. Ganggu lighting tak dengan ada warna biru kat depan? Saya cadang boleh tutup je. Tak guna dengar. Okay. Hari ni kita akan masuk ayat ke-18. Dan for me, ayat ke-18 pada hari ni dia agak memberikan satu tamparan kepada kita. Sebab satu dari sudut bahasa yang Allah gunakan. Satu lagi pengisian ni. Ayatnya berbunyi, jom kita mulakan dengan isti'adzah terlebih dahulu. Kita ta'awuz, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada syaitan dan iblis. Saya nak duduk balik. Okay.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Surah Yasin saya percaya ada daripada kalangan anda mungkin yang dah hafal surah ni. Dan ayat 18 ni mungkin menjadi siulan. Mungkin anda mungkin pernah baca, walaupun tak perlu tengok Quran pun anda boleh sambung. Saya kata qalu inna tatayyarna bikum, anda pun boleh sambung sampai habis, kan? Generally, kalau ikut terjemahan dalam Quran saya baca ni, disebut penduduk bandar itu berkata, qalu, penduduk bandar itu berkata dah, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami merasa nahas dan malam. Dalam bahasa Inggeris, kalau anda nak tahu tatayyarna bikum ni, dia bermaksud bad omen. Tahu tak bad omen? Orang kata apa bad omen ni? Macam malang lah, malang. So dia nak kata ni, sebelum ni, cerita sebelum ni adalah cerita pasal ada 3 orang Rasul yang datang kepada ashab al-qaryah, kan? Wadrib lahum ashab al-qaryati izja'al mursalun tu. Pada ashab al-qaryah ada 3 orang Rasul datang. Mula-mula 2 orang. Allah kata id arsalna ilaihim itsnaini. Mula-mula 2. Fakadzabuhuma, mereka kena tolak mentah-mentah. Fa'azzazna bi thalis. Allah tambahkan jadi 3 orang, kan? Wahid, isnani, thalatha. Mula-mula itsnain. And then Allah add, bukan add. Istilah Allah boleh kata fayazidu, tapi Allah kata fa'azzazna. Fa'azzazna ni bermaksud Allah kuatkan. Mereka yang 2 tadi jadi 3. So bila Allah mengumumkan menguatkan, dia tak sama dengan manusia menguatkan manusia. Tapi sekarang ni konteks sekarang ni adalah Allah menguatkan 2 orang tadi tu, dengan tambah seorang lagi. Soalan saya, anda pernah bacakan cerita ni secara overall kan? Anda tahu kan kesudahan cerita ni macam mana kan? Tak tahu. Tak tahu tak boleh nak tanya soalan ni. Kalau dah tahu boleh tanya soalan ni. Sebab soalan saya adalah, tanya je juga kan, walaupun ada yang tahu ada yang tak tahu. Soalannya adalah, adakah ada kesan bila mana 2 orang telah bertambah jadi 3? Ada kesan tak? Oh mestilah macam tu. Mestilah, itu ketaatan tinggi kepada Allah. Okey, sebab some argument mengatakan ish, tambah jadi 3 pun tak ada kesan. Bukan ramai sangat beriman. Tuan-puan sekalian, tak beriman dengan ada seorang beriman, ada kesan tak? Daripada tak ada orang beriman langsung, tiba-tiba ada seorang beriman. Bukankah itu kesan daripada penguatan Allah tadi tu? Sebab cerita ni nanti kita akan tahu, lepas Allah mulakan dengan 2 orang, tak ada orang beriman. Tapi akhirnya ada seorang beriman. So bukankah daripada 2 dibuat jadi 3, tiba-tiba lepas tu kesan jadi 3 tu jadi seorang beriman. Bukankah itu juga kesan? Kan? Sebab hari ini banyak kita ukur result dengan kuantiti. Setuju tak? Banyak kita ukur result dengan kuantiti. So bila kuantiti kita sikit, maka kita kata we are fail. Kita gagal. Sedangkan bila kita buat sesuatu, datang seorang pun kejayaan. Wallahi. Sebab siapa tahu kan, orang yang seorang itu, barangkali dia lah paling istiqamah mengamalkan apa yang kita ajarkan. Tak tahu. Daripada kita ada 10 orang, tapi 10 orang tu dia macam culas kerja amal, kerja tak. Kerja amal, kerja tak. Berbanding dengan ada seorang, dia datang, konsisten, dan dia mengamalkan semua benda. Mana lagi baik? Seorang ke 10? Seorang kan? So that's the end of the story. Anda dah dapat gambaran cerita ni macam mana. Bila dia dah pertikaikan dekat atas tu, dah datang 2 orang, jadi 3 orang. Sekarang ini, dia pula umumkan, kamu semua ni wahai rasul-rasul yang telah diutuskan Allah, kamu ni 3 rasul, inna tatayyarna bikum. Bagi kami adalah bad omen. Bagi kami adalah kamu ni curse. Tahu tak curse? Bukan curse child tu, bukan Harry Potter, tu curse child. Ya macam sumpahan. Macam, okey nanti saya akan ceritakan kenapa dia keluarkan perkataan tatayyarna bikum. Anda kena silang tengok dengan, silang tengok, belas Melayu sangat. Cross check. Okay. Silang tengok. Cross check. Anda kena cross check dengan ayat-ayat lain. Antara yang anda boleh cross check adalah surah Al-An'am. Kalau anda ada mushaf, boleh tengok okay. Saya cadangkan nak buat mushaf ni sebab kita akan banyak silang-silang tengok macam tu. Silang tengok lagi, cross check. Okay. Surah Al-An'am ni surah yang ke-6. Surah yang ke-6 anda boleh tengok ayat ke-42. Okay. So ini adalah syarahan bagi ayat tu. Allah sebut 42 surah Al-An'am. Kalau resam Osmani muka surat 132.
Kalau resam software iPhone saya tak tahu. Okay. Allah sebut walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, kemudian kami seksa mereka. So cerita ni pasal Allah utuskan rasul-rasul pada umat sebelum mereka, which mean pada masyarakat Quraisy. Ni ayat ni cerita umat sebelum mereka, Allah kata ada rasul-rasul. Patut apa yang berlaku kepada mereka yang telah diutuskan rasul ni, Allah kata kepada mereka ini aku berikan siksaan, kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka memohon kepada Allah dengan rendah hati. Okay. Kalau tengok topik Facebook hari ni, agar hati kita tunduk kan? Sebab kadang-kadang kita selalu nampak kan contoh macam kemelesetan ekonomi, benda yang berlaku dalam kita punya negara sebagai contoh kan. Kita nampak macam, kenapa Allah bagi macam ni? Dan saya nak relatekan tadi, kenapa dia katakan macam kehadiran rasul-rasul ini sebagai bad curse ataupun satu sumpahan yang tidak baik ataupun bad omen tadi. Sebab mereka merasakan bila Nabi ni datang dan mereka reject Nabi ni, ada banyak yang berlaku sekeliling mereka. Antaranya ba'sa'i wad dharra'i. Apakah ba'sa'i wad dharra'? Ba'sa' ini kalau kita, ini masuk bahasa sikit. Boleh? Dia tak boleh, kena masuk bahasa juga. Okay. Ba'sa' ini kalau kita buka kamus, anda baca dekat dalam ayat ba'sa tu dekat dalam, bukan bakso bukan bakso. Ba'sa. Ba'sa ini dekat dalam ayat surah Al-An'am 42 ni, kita baca dekat sini adalah kemelaratan. Betul tak? Kemelaratan. Anda buka ba'sa dalam kamus bahasa Arab, dia merujuk kepada kemelaratan yang bersifat economically. Bersifat financially ataupun economically. So, apa yang ditimpa kepada kaum Ashab Al-Qaryah, satu perkara adalah bila Nabi-Nabi ni datang, Rasul-Rasul ni datang, mereka reject Nabi ni, fakadzabuhuma, mereka tolak mentah-mentah. Dan perkara yang berlaku pada kaum mereka adalah mereka diuji dengan kemelesetan ekonomi. Dia punya ekonomi tak semaju macam sebelum Nabi ni datang. Itu dia punya argument. Okay. Ekonomi mereka tak maju macam sebelum ni. Itu satu. Yang kedua, bukan sekadar bil ba'sa'i, tapi ada pula satu lagi yang dinamakan sebagai wad-dharra. So, bukan sekadar ba'sa'. Tadi ba'sa' tadi benda, kalau anda ingat tadi saya ceritakan, dia mohon kepada kemelesetan ekonomi. Dia mohon kepada financially economy. Itu ba'sa'. Tapi kalau darra, dia mohon kepada, bukan. Kalau anda baca dalam ayat ini kesengsaraan. Tapi darra ni mohon kepada keburukan yang datang daripada social nature. Contoh macam ada perang, ada external punya bencana alam. Dalam ayat ni dia mohon kepada konflik, war ataupun bencana-bencana alam. Kenapa saya datang English? Sebab saya buka almaani.com from Arabic to English. Jadi sebab tu saya sebut English. Okay? Dia tulis kat sini, darra mohon kepada situation that related to social nature, satu. Yang kedua adalah war. Yang ketiga external factor. And four is bencana alam. Yang keempat tu bencana alam. So bagi mereka, dia tengok dua-dua benda ni. Sebab Allah dah pernah sebut dalam surah Al-An'am, siapa yang ingkar pada Rasul ini, Allah bagi ba'sa'i wad-dharra. Ba'sa'i wad-dharra. Bukan Allah nak hukum dia orang sangat pun. Kita mungkin nampak, kemelesetan ekonomi, hukuman daripada Allah. Tapi Allah bukan nak hukum. Baca ayat 42 surah Al-An'am tadi. Allah bukan nak hukum. Tapi Allah nak bagi kita tunduk hati. Supaya kita beringat kepada Allah dan kembali memohon kepada Allah. Itu tujuan dia. So inilah kerja buat para Rasul. Dia bukannya bila kehadiran aku, kamu ditimpa bala bencana. Tak. Kehadiran aku harap kamu dengar. So bila kamu tolak, kamu nampak kesan dia macam mana kan? Sebab Rasul ni siapa yang jaga tuan sekalian? Allah yang jaga. Cerita sebelum ni, ala siratil mustaqim kan? Tanzilal azizir rahim. Bila sampaikan je kitab, yang jaga Nabi-Nabi ini bukan diri mereka sendiri, tapi Allah yang jaga. So kalau kamu tolak kekasih yang aku hantar ni, Rasul aku hantar ni, bermakna kamu deal dengan aku sebenarnya. So aku akan tentukan result macam mana. So resultnya adalah kamu tolak mereka, fakadzabuhuma, aku datangkan ba'sa'i wad-dharra. Bukan tujuan hukuman, tak. Tapi tujuan untuk apa? Untuk kamu beringat. Supaya tunduk hati kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bencana-bencana yang berlaku ni, kamu beringat kepada Allah. Tapi akhirnya tuan-tuan sekalian, ayat 18 surah Yasin bagi tahu,
Dengan ada ba'sa wad dharra, mereka tak beringat kepada Allah. Kesudahannya adalah mereka menyalahkan, kamu ni bad omen, tatayarna. Tatayarna, masuk bahasa sekali lagi, dia kena ada macam, kena bagi tahu bila masuk bahasa tu, supaya anda bersedia mental dan fizikal. Okay? Tatayarna datang dari perkataan tair. Tair ini maksudnya burung. Anda pernah naik ta'irah tak? Pernah naik ta'irah? Ta'irah ni kapal terbang. Kapal terbang. Kapal terbang. Ataupun orang Sabah sebut sebagai belon. Orang Sabah ke Sarawak? Sarawak sebut belon. Sorry. Fakta yang tersilap. Okay? Orang Sarawak sebut sebagai belon. Tapi bukan anda naik belon, tak. Anda naik kapal terbang lah. Ta'iratun adalah kapal terbang. Tair bermaksud burung. Lalu apa kaitan burung dengan bad omen? Apa kaitan burung dengan malapetaka, kemelisitan ekonomi, ba'sa wad dharra? Apa kaitan? Sebab anda kena tahu sejarah apa yang dikatakan sebagai tair ini. Tair ini pada zaman dulu, dia ada satu macam orang yang berlayar dekat laut. Zaman dulu punya kepercayaan. Mereka berlayar dekat laut ke ataupun mereka tengah bermusafir. Cara mereka nak tengok ada tak ancaman dekat depan adalah mereka akan lepaskan burung. So kalau burung tu dia patah balik, tak meneruskan perjalanan ke depan, bermakna depan tu ada ancaman. So itu benda tu. So kenapa mereka relatekan dengan bad omen tadi, dengan satu bencana buruk? Sebab ibaratnya macam burung tadi tu. Aku lepaskan, kalau dia patah balik, bermakna ada ancaman dekat depan tu. Dia relatekan. Sebab tu word yang digunakan kat sini adalah tatayarna. Kaitkan dengan burung tu. Peristiwa dia lepaskan burung. Kalau burung tu ke depan, bermakna tak ada ancaman. Kalau burung tu patah balik, maknanya ada satu petanda buruk lah dekat situ. Okay? Satu, dia kata Nabi ini bad omen. Yang kedua adalah dia kata, mana ayat tadi? Ayat ke-18 macam mana bunyinya tadi? Okay. La illam tantahu lanarjumannakum wa layamassannakum. Dahlah kata kamu ni pembawa malang. Macam itulah bad omen. Pembawa malang. Seterusnya, lepas dia declare, dia pula dia sebut yang nabi-nabi ni pembawa malang, dia pula kata kalau kamu tak stop wahai Rasul, dia bagi ancaman pula. Next step, lepas mereka ni dah ketegak sangat, tahu ketegak. Dia dah degil sangat, dah kata pula pembawa malang, lepas kata pembawa malang tak cukup dengan menggelarkan pembawa malang, dia tambah satu lagi, dia bagi ancaman pula lepas tu. La illam tantahu lanarjumannakum wa layamassannakum minna adzabun alim. Kalau kamu tak stop kerja buat dakwah kamu ni wahai rasul-rasul, lanarjumannakum. Dia tak kata la illam tantahu narjumannakum. Dia sebut la illam tantahu la narjumannakum. Apa beza narjumannakum dengan la narjumannakum? Okey, ingat technical about language in Arabic. Technically is dalam Quran, dalam bahasa Arab, kita ada satu kita namakan sebagai adatut taukid. Sebut ramai-ramai. Sekali, adatut taukid. Adatut taukid ni adalah bentuk-bentuk penegasan. Apa benda? Bentuk-bentuk penegasan. Dan dalam ayat ini ada satu bentuk penegasan. Allah kata la. Antara huruf yang menggambarkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab antara huruf yang menggambarkan penegasan itu adalah huruf lam. Dan bukan baris bawah, tapi baris atas. Kalau baris bawah, dia jadi harful jar. Pernah ingat tak kita belajar mana muka-muka yang dalam? Kalau yang diletak lam baris bawah, itu adalah harful jar. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai preposition. Betul tak? Preposition. For kan betul kan? Preposition kan? Aku takut silap. Sebab sini Petronas ni bahasa Inggeris jangan main. Kan preposition kan? Yang macam kata hubung. Kata hubung kan? Kata hubung preposition. Betul? So, macam kalau lam tu baris bawah, dia preposition. Harful jar. Kata hubung. Okay? Tapi kalau dia baris atas, dia jadi adatut taukid. Dia tak jadi masuk untuk dah. Oh, ejakan. Baik. Okay, kalau lam, kadang-kadang anda tengok macam liyatafaqqahu fid din. Ada lam juga kat depan tu. Tapi di baris bawah. Surah Al-Asri lah. Wal asri innal insana lifi khusr ke la fi khusr? So tadi litafaqqahu fid din, lam baris bawah. Tapi innal insana la baris atas. Kadang-kadang orang tertukar, bila ada lam je semua nak li.
Kalau li maksudnya untuk. Dia jadi preposition. Kalau lam baris atas, dia jadi penegasan. Kalau dalam bahasa Melayu itu sebut sebagai sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya. Macam penegasan lah. Kita sebut sebenarnya untuk apa? Nak tegaskan kan? Saya cakap sebenarnya. Sebenar-benar-benarnya. Itu adalah la. La. So bila dekat dalam ayat ini, dia kata kalau kamu tak stop, la narjumanakum. Bermaksud apa? Kami benar-benar pasti akan rejam kamu. Maknanya bukan sekadar nak rejam saja. Dia boleh sebut, kalau kamu tak stop, kami rejam. Tapi dia ada bezakan dengan, kalau kamu tak stop, kami benar-benar akan rejam. Nampak? Ada beza tak? Satu huruf je pun. This is Quran punya language. Satu huruf je pun. Dia menentukan macam mana nak baca ayat ni secara emosi ataupun tidak. Satu huruf je. La dekat sini bermaksud benar-benar. Kalau surah Al-Asri, innal insana lafi. Dalam surah Al-Asri, yang ayat kedua tu, lagi banyak ni. Lagi banyak ada tu taukid. Ada lagi huruf lain. Contoh tadi la satu, saya kongsikan. Yang kedua ada inna. Pernah dengar tak inna? Okay, sesungguhnya. Itu kan bentuk penegasan. Sesungguhnya. Inna satu. Ni surah Al-Asri Inna satu. La dua. Fi. La ada dua lah. So bukan macam banyak sangat. Dua je. Inna satu, la satu. Dua lah. Okay. Saya tambahkan satu lagi. Yang dinamakan sebagai inna. Itu pun bentuk ataupun huruf-huruf adatut taukid. Anda belajar dua hari ini. Ada la satu. Yang kedua adalah inna. Ada lagi. Saya tambah satu je bagi cukup tiga. Bagi nampak banyak sikit kan. Dua tak jadi banyak. So tiga jadi banyak kan. So satu lagi kita sebut sebagai qad. 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 Qad pun maksudnya adalah dia bentuk adatut taukid. Bentuk-bentuk penegasan. Qad ni pun sama macam sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya, benar-benar, betul-betul. Qad. So kita belajar tiga huruf adatut taukid hari ni. Sebutkan semuanya. La bukan baris bawah tau. Jangan jumpa lam ini semua adatut taukid. Tak, tengok baris dia. Kalau lam tu baris atas barulah adatut taukid. Okey, sebutkan satu lam ada atas. Dua. Ketiga qad. Okey. So ada tiga dekat sini tuan-tuan sekalian. So nanti kita akan ayat by ayat kita akan jumpa lagi yang lain-lain. So kita akan belajar. Adatut taukid. So nampak tak? Ya. Inna adalah sesungguhnya. Kalau ini sesungguhnya saya. Ada ya dekat situ. Sesungguhnya saya. Digabung dengan ya tu, dia jadi saya je. Contoh macam kitabun, buku. Kalau kitabi, buku saya. Hatifun, telefon. Anak tahu tak handphone dalam bahasa Arab dah? Hatiful yadawi. Sebut orang nama? Hatiful yadawi. Bukan ha. Pensan orang sebelah dia. Bukan ha. Hatiful yadawi. Telefon bimbit lah tu maksudnya. Hatiful yadawi. Hatiful, kalau hatif saja, hatif ni telefon lah. Kalau hatifun, telefon. Hatifi, telefon saya. Nampak tak? Bila ada ya kat ujung tu, dia jadi saya. Merujuk kepada saya. Kata ganti nama lah. Okay. Inna, sesungguhnya. Ini, sesungguhnya saya. Okay. Apa ayat ini? Ini dalam Quran. Ini hafizun alim. Betul. Surah Yusuf. Kan? Bila dia minta jawatan nak jadi bendahara Mesir, nak jadi menteri kewangan Mesir tu, apa dia punya acknowledgement? Yang telah dia kata kenapa aku nak minta position ni? Dia kata ini hafizun alim. Sesungguhnya saya seorang yang hafiz dan alim. Nampak tak? Sesungguhnya saya. Ini sesungguhnya saya. Inna sesungguhnya saya. Ya? Okey. So mana ni? Bila dia masuk technical ni dia jadi lost. Okey. So nampak tak? Lanar jumannakum. Sebenar-benarnya pasti kami akan rejam kamu. Wala yamassannakum minna azabun alim. Dan kami pasti sekali lagi. Dua kali. Bukannya sekali. Dua kali dia guna la di situ. Betapa dia nak tegaskan betapa kamu ni takkan selamat kalau kamu teruskan kerja dakwah ni. Lanarjumannakum la yamassannakum minna azabun alim. Kamu akan pasti dapat azab yang sakit. Dia ada beza tau. Anda pernah dengar tak dalam Quran disebut sebagai azabun syadid? Pernah dengar tak? Azabun azim, kan? Dan ada juga dalam ayat ini dia tak guna azabun syadid. Dia tak guna azabun azim.
Dia tak guna dua tu, tapi dia guna azabun alim. Azabun syadid tulis. Azabun syadid maksudnya azab yang keras. Itu satu. Azabun syadid. Azabun azim bermaksud azab yang besar. Azab yang besar. Azabun alim bermaksud azab yang sakit, yang menyakitkan. Okay. Saya nak ambil dua daripada tu. Azabun syadid, azabun alim. If I can give you a choice, anda kena pilih satu je. Contoh anda buat salah. Contoh. Ni bukan betul pun. Ni just contoh je. Anda buat salah. Saya kata anda kena punishment. Then I give you a choice. Saya kata anda nak azab yang keras ke? Punishment yang keras ke? Atau punishment yang sakit? Anda pilih yang mana? Saya tahu dua-dua tak nak. Tapi saya nak bagi contoh, nak bagi gambaran betapa dahsyatnya ancaman yang diberikan kepada rasul-rasul ni. Satu, anda buat salah dan you know that you will be punished. Kamu akan dikenakan hukuman. Dan I give you a choice. Kamu nak pilih azab yang keras ke azab yang sakit? Keras tu macam mana? Sakit tu macam mana? Tak, kalau anda dengar lah, tiba-tiba bos CEO Petronas kata nak bagi azabun syadid, azabun alim. Contoh. Anda akan apa respon anda? Anda nak yang mana? Sebab anda tahu anda salah. Sekarang ni anda di peringkat yang orang tak boleh kata saya tak nak dua-dua. Tak boleh. Keras. Anda pilih keras. Kenapa tak sakit? Okey. Sebab, tuan sekalian, kadang-kadang dalam neraka ni, semua cerita dalam neraka, semua akan sakit. Tapi dalam konteks kita hari ni, keras tak semestinya sakit. Faham tak? Keras tak semestinya sakit. Kadang-kadang keras mungkin akan meletihkan je, tapi tak sakit. Tapi kalau sebut azab yang sakit dalam konteks kita, maksudnya betul-betul sakit. Kamu tak akan rasa benda lain melainkan kesakitan sahaja. Nampak tak? Dia narrow down. Syadid dia umum lagi. Dia mungkin either sakit sikit-sikit ataupun dia just letih sahaja. Tapi bila dia dah spesifikkan dalam ayat ini, dia bukan daripada azab neraka ni. Dia disebut sendiri oleh Ashab al-Qaryah. Dia kata kalau kamu tak stop, kami pasti kerja. Dan kami pasti akan menyebabkan kamu rasa sebenar-benar sakit. Anda faham tak? Dia tak kata sebenar-benar keras, tak. Dia kata sebenar-benar sakit. Mana dia akan pastikan 3 orang Rasul ini tak lain dan tak bukan kamu akan rasa benda sakit. Itu je. Kesakitan je kamu akan rasa. Dahsyat. Pada asalnya Allah uji dia mereka ba'sa'i wa dharra untuk mereka tunduk hati, tapi dia orang against benda tu. Benda tu tidak menyebabkan mereka tunduk hati. Why? Sebab ayat ke berapa yang ayat anda baca untuk JPJ tu. Udah? Bukan. JPJ. Alah, jumpa polis trafik tu, anda ada baca tu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Jangan amalkan ayat ni kamu sekalian. Khususnya jumpa polis trafik yang JPJ. Berdosa kau. Tahu tak kenapa berdosa? Anda dah buat salah. Lepas tu guna ayat Quran untuk tempel kesalahan. Penunggang agama. Terus sekali lagi, sambung tadi kan. Anda perasan tak? Kenapa? Itu kan macam benda yang mereka lihat depan mata kan. Kemerosotan ekonomi, bencana alam, ada konflik, ada war, ada perbalahan dalam kalangan masyarakat mereka. Depan mata mereka kan. Bukankah dia macam telah membenarkan ayat tu yang kita baca untuk JPJ tu? Wa ja'alna min baini aydihim. Buat macam ni tu mas sekalian. Macam ni. Macam tu. Min baini aydihim, di antara dua tangan kamu. Ini sekarang ni kalau anda buat macam ni, arah mana saya nak tunjuk? Kalau anda tengah buat macam ni, gaya anda sedang tunjuk arah mana sekarang ni? Depan kan? So bukankah sekarang ni ayat ni sedang dibenarkan oleh tu? Ayat 18. Masalah mereka menentang Rasul, bukan mereka tak faham Quran. Bukan mereka tak faham apa Nabi tersebut. Tapi mereka sendiri tak mampu nak contemplate dengan benda yang berlaku sekitar mereka. Depan mata mereka, berlaku terang-terang. Ba'sa wa dharra. Berlaku kemerosotan ekonomi, bencana-bencana alam depan mata mereka. Tapi mereka gagal ambil pengajaran. Nampak tak? Benda tu tak perlu kamu toleh ke belakang pun. Sebab lepas ni, wa ja'al min baini aydihim sadda. Depan tadi saya wa min khalfihim. Was dah lepas pandangan dekat depan, Allah nak suruh tengok pula kat belakang.
Benda ni tak pandang depan, dia tak sebanyak effort macam kita kena pandang kat belakang tuan sekalian. Betul tak? Kalau ikut fizikal lah, daripada fizikal punya ni kan. Depan pandang lagi senang kan, anda kena toleh belakang lagi senang? Depan kan? So Allah kata benda yang paling senang pun kamu tak boleh nak ambil pengajaran. Macam mana lepas ni kalau aku nak letakkan modul untuk kamu ambil pengajaran daripada belakang? Daripada sejarah. Benda kat depan kamu, the present things yang berlaku depan kamu pun kamu gagal ambil ibrah. Kamu tak terkesan pun dengan aku bagi sarra ba'sa'i wa dharra. Kamu tak terkesan apa-apa pun. How come kamu baca Quran nanti kamu akan disajikan dengan cita-cita ulama, cita-cita orang-orang terdahulu. Orang yang ingkar pada perintah Allah, dia ditukar sampai jadi kera. Tahu cerita ni? Ashab as-Sabt, golongan-golongan hari Sabtu. Surah Al-Baqarah. Golongan ini Allah cuma larang mereka, ini je perintah Allah. You can go fishing every day from Sunday to Friday. Kamu boleh pergi tangkap ikan sewenang-wenang. Tetapi satu je arahan aku, tak boleh pergi tangkap ikan pada hari Sabtu. Itu je. So daripada Ahad sampai Jumaat ni, ikan cukup-cukup makan je lah. Dapat, alhamdulillah, still dapat makan. Cukup kenyang. Tapi hari Sabtu ni tuan-tuan sekalian, Allah uji. Ikan tu macam meloncat-loncat keluar. Tangkaplah saya, tangkaplah saya. Masa tu mereka buat apa? Mereka pergi tangkap juga pada hari Sabtu. Allah kata, kunu kiradatan khasiin. Allah tukar mereka menjadi kera. Ada dua tafsir di sini. Yang pertama adalah memang Allah tukar muka mereka, fizikal mereka jadi macam kera. Yang kedua ada yang mengatakan sifat mereka macam kera. Ayat berapa Ustaz? Ayat berapa Baqarah? Baik. Nantilah nanti. Kena search pula. Kiradatan khasiin saja. InsyaAllah boleh. Kiradatan. Okey. 65 betul. Kiradatan khasiin. So Allah sebut dekat dalam surah Al-Baqarah. Kiradatan khasiin. Betul kan? Macam mana ayat ni? Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabt. So ada perkataan Sabtu di situ. Faqulna lahum kunu kiradatan khasiin. So jangan ingat ingkar pada Allah ni benda-benda biasa tau. Allah boleh tukar sampai jadi kera tau. So anda bayangkan, ini cerita orang yang pernah berlaku dulu. Kan? Tapi kalau benda yang kat depan kamu pun kamu tak boleh nak pengajaran, macam mana kamu nak ambil cerita benda kat belakang? Ya kamu kena toleh sampai berlenguh-lenguh leher kamu nak kena toleh ke belakang. So itu gambaran. Nampak tak Allah sedang menyusun sequel surah Yasin tu membenarkan ayat tadi. Depan punya masalah. So selagi tak settle masalah pandangan kat depan ni, tak usah nak pergi pandangan kedua ni kat belakang. Dan apatah lagi pandangan yang paling besar iaitu fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sampai kita ditutup daripada pandangan atas iaitu Al-Quranul Karim. Akhirnya kita tak dapat apa-apa. Dia faham? Dia segala-galanya bermula dengan pandangan kat depan tu dulu. Benda kat depan tu. Bila kita bangun pagi, kita tengok wajah suami kita, apa kita tengok? Mungkin kita tengok perut dia menyawa lagi tidak. Kan? Biasa buat? Tak biasa buat. Biasa bangun pagi kan nak tengok orang tu hidup tak hidup, tengok perut dia. Kalau nampak naik turun, hidup lagi dia. Kalau tak naik tu, bangun kan? Tak. Bila kita masuk tandas, kita buka air, kita sentuh air, apa kita nampak? Adakah sekarang, sejuknya, macam tu? Atau kita nampak, alhamdulillah aku dapat sentuh lagi air daripada Allah. So dia bermula daripada mana tau? Kerana orang tak faham Quran, bukan sebab mereka tak tahu bahasa Arab. Dan bukan sebab mereka tak tahu pasal tafsir. Tak. Dia bermula dengan benda sebelum kita buka Quran tu. Iaitu anda tengok manusia, anda nampak apa? Anda tengok lain, anda nampak apa? Anda rasa air, anda nampak apa? Kalau benda tu pun anda gagal relatekan dengan Allah, macam mana anda nak baca sejarah-sejarah dalam Quran? Yang anda kena tengok ke belakang. The present things pun kamu tak boleh nak ambil pengajaran. Apatah lagi benda kat belakang. Siap? Allah bagi formula tau. Ada masalah dekat mana? Tengok dekat mana masalah kita. So masalah orang yang sama yang memberikan ancaman ini adalah mereka dah dibentangkan depan mata pasal malapetaka, bencana-bencana ini, mereka still tak mahu ambil pengajaran. So they are totally hopeless right now. Totally hopeless. Okay? Sebab itu mereka sanggup macam ni. Sebab itulah Rasul pun mereka sanggup nak bunuh. Mereka sanggup nak berikan ancaman yang memang kata pastinya sakit.
Ini bukan ancaman biasa tau. Kami akan lontar kamu dengan rejam kamu, lepas tu kamu sakit. Tak. Kami pasti akan rejam kamu. Dan kami pastikan tidak lain dan tidak bukan kamu akan rasa cuma kesakitan. Nampak tak bahasa mereka guna pada Rasul-Rasul ini? Okay. Macam dah habis masa. Baru satu ayat. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukkirtum bal antum qaumun musrifun. So dia sebut ayat seterusnya, mungkin sempatlah sebelum ayat ke-20 kan. Ayat ke-20 tu dia punya climax cerita ni. Ayat ke-20, Allah kenapa dah terlari dah pula tadi. Ayat ke-20 macam mana? Ayat ke-19. Yalah yang saya baca tadi lah. Ya, saya nak kena tengok terjemahan dekat sini supaya anda nampak dia punya gambaran. Okey, mana yang 19. Okey. Rasul-Rasul itu menjawab, okay, nahas dan malang kamu itu adalah disebabkan kekufuran yang ada pada kamu. Ingat lagi tak? Kan tadi kan Rasul-Rasul ini yang dapat tadi tu semua mereka kufur. So Nabi tu jelaskan, sebenarnya nahas yang kamu duk declare aku yang bawa tadi tu bukan sebab kami, tapi sebab kekufuran kamu. So sekarang ni kenapa dia sebut kekufuran kamu? Sebab yang datangkan malang tu bukan aku, tapi siapa? Allah. Okay. In dzukirtu. Patutkah kerana kamu patutkah kerana kamu diberi peringatan dan nasihat pengajaran maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu? Sebab asalnya tujuan asal ain dzukirtum agar kamu beringat sebenarnya. Dzukirtum zakara maksudnya ingat. So kenapa bala macam ni diberikan? Ain dzukirtum agar kamu beringat. Tapi adakah mereka beringat? Tak. Bal antum kaum musrifun. So Rasul-Rasul ini cakap kamu bukanlah orang-orang yang mahu insaf. Bahkan kamu adalah kaum pelampau. Pelampau tadi. Pelampau lah. Bukti melampau tadi dengan bahasa mereka guna. Dahlah tuduh kami yang mendatangkan malang tu. Sebenarnya bukan kami. Lepas tu dahlah tuduh kami. Lepas tu ancam kami untuk bunuh pula lepas tu. Okey. So bila dah diancam macam ni tuan-tuan sekalian, nanti pada minggu depan insya-Allah kita akan tengok apa pula yang berlaku. Selepas diberikan ancaman. Soalan. Kalau anda di tempat Rasul, saya tak nak anda tengok cerita ni dulu. Cuba anda letakkan diri anda sekarang ni. Baca cerita-cerita Quran, anda kena tengok refleks pada diri. Kalau anda di tempat 3 orang Rasul itu, saya nak tanya anda, orang sedang ancam anda dengan ancaman yang berbentuk kepastian. Kami pasti rejam, kami pasti akan menyebabkan kamu rasa sakit. Kalau anda di tempat 3 orang Rasul, what did you do? Adakah kamu akan termakan dengan ancaman dia? Tak. Kalau bahasa orang muda sembang boleh. Tak, mungkin puan tu kuat kan. Tapi saya kadang-kadang kan, masa saya belajar sekolah menengah dulu, ni penutup lah sebelum tasbih kafar kan, saya selalu berfikir, wish bestnya bila orang duk ajar kita, ada orang luar datang bentang cerita babak Palestin kan. Dia buka video-video Palestin. Kadang-kadang dalam hati ni nak je menjadi pejuang Palestin kan. Jadi macam kita nak pergi syahid dekat sana. Tiba-tiba kan, anda tahu tak, orang yang datang tiba-tiba doa macam ni. Saya ada borang kat depan ni. Dia kata, kita nak taja orang-orang yang nak pergi Palestin, pergi berjuang kat sana. Siapa nak boleh isi nama? Masa tengok video, dia punya semangat nak jadi pejuang Palestin tau. Tiba-tiba dia buka kan, macam serius tau. Dia nak bawa kita pergi Palestin tau. Dia kata, jadi pejuang kat sana. Kalau syahid, syahid lah kan. Kalau hidup, tengoklah macam mana kita bawa balik ke tidak. Kalau mati, kalau jumpa jenazah, tak tahulah tengok bawa balik ke tidak. Puas juga semua tu kan. Dia kata, nah, isilah borang siapa yang nak. Tak ada seorang pergi tu. Masa tengok video tu punya semangat, oh yo, pergi. Tapi bila buka borang, tak ada seorang pergi. Sebab bila kita letak kan, boleh tak? Cuba kita tengok video tu, ada seorang lelaki yang lempar batu dekat depan kita kebal. Kita rasa macam terinspirasi. Tapi cuba anda letak diri anda dekat tempat budak tu. Adakah anda boleh stay depan kita kebal macam tu? Yang tu saya fikir tak jadi isi borang. Dia fikir, aku boleh tak di stay, aku tak larikan diri dengan kereta geban dan makin dekat, aku boleh stay tengok pacak depan tu balik batu lah tu. Akhirnya saya tak isi. Padahal dia modul dia, nak tengok kita punya kesediaan, bukan betul-betul. Dia modul dia. Tapi itulah kita teman sekalian. Bila anda di tempat 3 orang Rasul, anda kata, saya mesti stay, saya akan teruskan dakwah ni. Padahal sekarang ni orang tengah ancam anda, kalau anda buka je mulut sekali lagi, masa mudahnya adalah buka mulut je sekali lagi, bunuh. Anda nak teruskan tak? Anda teruskan. Answer my question.
Rasul itu terpilih, imannya pasti tebal. Okay. Saya nak tanya anda, saya tak tanya Rasul tu. Okay. Kalau kita macam mana? Teruskan tak? Anda jawab dalam iman masing-masing kan? Kita pun tahu mana level kita. Tapi saya sendiri, saya akan fikir 10 kali untuk buka mulut balik. Mungkin saya akan buka mulut, tapi fikir balik macam mana strategi ke apa dan sebagainya. Tapi takdir Allah Azza wa Jalla, sebab ingat lagi tak saya kata, yang jaga Rasul ini bukan diri mereka sendiri, tapi siapa? Allah. Ada tentera Allah yang lain datang selepas ni. Kita akan tengok siapa tentera tu nanti. Dia memang kalau ikutkan Rasul itu terpilih, dia nak teruskan dakwah, tapi takdir Allah, Allah jaga 3 orang Rasul ini supaya dia ada kat situ lagi untuk teruskan kerja dakwah. Tapi Allah hantar seorang tentera. Siapa dia? Minggu depan, InsyaAllah. Baik, itu sekalian So okey kan, saya dah selitkan bab teknikal sikit kan. So kita belajar juga bahasa Arab, and then at the same time kita teruskan pengisian surah Yasin ni, supaya nanti anda hari Jumaat nanti, malam Jumaat nanti anda taklah kosong baca kan. Oh, sampai ayat ni anda tengah excited, sampai hati dia kan, dia tak macam mana, barulah anda feel baca surah Yasin. Biar nampak emosi tu, muka marah baca ayat ni, masa surah Yasin orang pelik hal ni kan. Orang sebenarnya baca surah Yasin ni nak tunggu idza arada syai'an ayyakun kun fayakun. Masuk kat bawa bahasa ni sebab tanda-tanda nak habis surah Yasin. Lepas ni makan nasi biryani. Jadi anda pun dah tak macam tu dah, insya-Allah. So kita pergi belajar bahasa Arab, at the same time kita pergi ayat-ayat daripada surah Yasin. Supaya anda ada bekalan balik nanti, insya-Allah. Okey. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.